Itu dia ya sudah masuk. Bila you just check, double check betul tak? Sebab dia baru email link baru. Kita screenshot. Baik pun dia tengok. Okay, Assalamualaikum semua. Ada 3 orang pagi ni. Sekejap, kita tunggu kawan-kawan korang kejap. Alright.
Alright, so Aisyah, Akmal, and Nadia. Okay, so 3 orang pagi ni. Okay, so semua dah ada first calculator dah ada. Make sure ada calculator, and bahan tu kalau korang download pun boleh, tak download pun tak apa. Cikgu akan sharekan so korang boleh tengok juga. Okay. Right. Calculator and dua ada bahan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam sejahtera, selamat pagi. So, pagi ni kita akan adakan kelas fiziks untuk cover bab 2 form 4. Okay, bab 2 form 4. Okay, satu berapa lagi? Okay, so sampai dah masuk. Hai. First, cikgu kenalkan diri dulu. Nama cikgu Ajwat. So, cikgu akan bantu korang untuk memahami topik 2 ni lah. Okay, bab 2 ni pagi ini. So, kita ada sesi pertama pagi ni pukul 9 sehingga jam 10.30. Kemudian kita rehat dulu. Kita sambung balik pukul 11.30. Okay, sehingga pukul 1. Dan kita rehat. Kita sambung semula pukul 3 sampai 4.30. Okay. So lepas habis tu kita sambung pula sesi terakhir hari ini malam pukul 8.30 sampai pukul 10. So hari ni ada 4 kelas. Okay, so korang ada dengan cikgu. Siapa yang join 4 kelas, so kita akan jumpa lebih kurang 6 jam. Lebih kurang lah, okay, 6 jam hari ni. Okay, so siapa yang first time menggunakan Zoom untuk kelas online, yang pertama kita ada ruangan chat. So kalau korang ada sebarang soalan, boleh chat dekat situ. Okay, boleh chat. Contohnya cikgu tulis hai semua, right? And korang juga boleh ada kemudahan untuk unmute. Okay, ada unmute tu boleh tekan dekat korang punya telefon ataupun komputer, ada unmute, and boleh bercakap dengan cikgu kalau ada sebarang soalan. Okay, so untuk yang ni cikgu mutekan dulu semua, tapi cikgu benarkan untuk korang unmute jika perlu, right? Okay, so kita mulakan dengan bab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Right. So kita tengok secara overview dulu, overall. Okay, secara overall, cikgu tunjukkan kat sini sebentar. Apa yang korang belajar dalam bab ni? Okay. Sebentar. Right. Kita tengok yang ni. Okay, so pagi ni kita akan mulakan dengan belah kiri. Okay, maknanya kita akan mulakan untuk memahami dulu distance, displacement, apa perbezaan dia, apa persamaannya, and then speed and velocity. Okay, yang seterusnya acceleration, pecutan. Okay, so kita akan cuba memahami yang itu dulu. Seterusnya kita akan belajar sesi kedua pukul 11.30. Kita akan belajar pita detik. Okay, erti ketip, pita detik. And sesi yang seterusnya petang baru kita belajar pasal motion graph. Okay, pasal graph. So pagi ni kita akan settlekan yang sebelah kiri ni dulu. Sebab sebelah kiri ni fundamental. Dia paling penting dalam bab 2.
Paling penting dalam bab 2. So kalau faham yang awal tu, insya-Allah yang lain tu okey. Sebab nanti bila nak belajar momentum dan force, sebelum boleh belajar momentum dan force, kena faham velocity dulu. Sebelum boleh belajar force, kena faham acceleration dulu. Okey. Sebab untuk momentum, dua tu main peranan. Okey. Jisim dia tak pernah berubah, jisim dia sama. Okey, jisim untuk suatu objek, okay, mass of an object is the same, sama. So pagi ni kita akan ambil yang pertama dulu. So kita mulakan dengan yang ni. Okay. So apa perbezaan antara distance dan displacement? Okay, apa beza jarak dan juga sesaran? Okay, kita ambil macam ni. First, kalau beza dia dekat nota ni, cikgu ada bagi tahu dekat nota ringkas. Perbezaan yang pertama adalah satu kuantiti skala. Satu lagi adalah vektor. Okay, satu skala, satu vektor. Distance and displacement. So bahasa Melayunya jarak dan juga sesaran. So kita ambil maksud dulu distance. Distance, length of route covered by the object. Bahasa senangnya cikgu boleh kata jumlah perjalanan. Okay, jumlah. Nanti kita akan tengok contoh di bawah. Displacement is shortest distance between initial position and final position. Okay, jarak terpendek antara dua kedudukan. Okay, kita ambil dulu. Sekarang ni kita nampak laki ni. Okay, laki ni ada mass, ada jisim. Okay, ada mass, ada jisim. Tapi kita bukan nak cerita jisim dia lagi. Kita tak nak cerita lagi jisim dia. Kita nak cerita hanya gerakan dia, okay, motion dia. So in SPM, in chapter 2, you learn about linear motion. Kita belajar tentang gerakan linear. Linear tu maksudnya lurus. Kalau dia gerak straight paksi X. Okay, ni kira paksi X lah. Ataupun dia boleh juga contoh melompat ke atas ke bawah. Okay, atas ke bawah. Yang itu Y axis. Korang akan belajar dalam topik free fall, jatuh bebas. Tapi pagi ni kita tengok dulu untuk X axis. So kita mulakan dulu persamaan dia. Okey, persamaan dia macam ni. Kalau dia tanya distance A ke B ke C, okay, A ke B berapa jauh? A ke B 4 meter. B ke C 6 meter. So 4 campur 6 10 meter. Okay. So bila dia tanya displacement, sesaran, initial position mula dia di mana? Mulanya di A. Okay, the final position is at C. Akhir di C. Okay, what will be the displacement? Berapa sesaran dia? Sama juga. A pergi B, 4 meter. B pergi C, 6 meter. So 10. Okay. So kat situ tak nampaklah bezanya. Tak nampak bezanya. Tapi bezanya bila di bawah. Okay. Distance, okay, distance adalah length of route, dia adalah quantity skala. You learn in chapter 1 what is skala. Skala quantity is a quantity that consider the magnitude. Okay, skala ni hanya ada magnitude. Magnitude tu ada nilai. Nilai yang mana ni? 4, 6, 10. 10 ni magnitude. Okay, so dia tak ada direction. Meaning when C to B pun kita tengok 6 meter. B to A 4 meter. So 6 campur 4, 10 meter. Okay. The difference will be in the displacement. Because displacement is a vector quantity. Quantity vector. Quantity vector ada magnitude. Bahasa Melayu pun magnitude. Dan nombor 2 kita kena consider arah. Direction. Kita tengok direction. C ke B tu ke mana? Dia ke kiri. So, ke kiri, untuk menunjukkan dia ke kiri, kita akan tanda negatif. So, negatif 6 meter. Right? B ke A, negatif 4 meter. So, dapat negatif 10 meter. Okay. Meaning, dekat sini, negatif sign bukan menunjukkan yang jarak tu pendek. Tak, dia tak tunjuk benda tu pendek. Mana pernah kita ukur objek boleh dapat negatif?
Sebab kalau kita ukur something, it always start from 0. So the negative sign dekat sini nak menunjukkan dia to the different direction. And most of the time kita akan anggap dia ke kiri. Okay, that's the first difference. Itu perbezaan yang pertama. Okay, so now kita beli pula yang seterusnya. C pergi A and then pergi B. Okay, C pergi A kita dah tahu tadi 10 meter. And then dari A pergi B tambah 4 meter. Alright. Tapi kalau displacement C ke A negatif 10. And then A ke B tambah 4. So kita dapat tolak 6 meter. Okay, kenapa tolak 6? Okay. Tengok maksud displacement. Shortest distance between the initial position and the final. Initial bermula dari C. Okay. So dia mula dekat C. C dia start. Akhir dekat B. Okay, kita tengok. Dia mula dekat C, belah sini. Berakhir dekat B. Arah mana? Arah kiri. So arah kiri 6 meter tu negatif 6. Okay, same thing ABC, ABCB. Cuba tengok ABCB. Rasa berapa meter? Untuk distance. Okay. Korang boleh jawab dengan bagi tahu jawapan dekat ruang chatting. Okay, ataupun korang boleh ni. Boleh unmute kan untuk menjawab. Alright. So pula Tanjiro ni. Okay, so berapa jawapan? A, B, C, B untuk distance. Sarah tulis 16 meter. Okay. Right, betul? A, B 4, B, C 6. Lepas tu C ke B campur balik 6, 16 meter. Okay, distance tambah semua, total distance. Okay, line cover. Dia pergi kanan ke pergi kiri ke tambah je semua. Okay, displacement will be different. So A to B will be 4, B to C will be plus 6 sebab ke kanan, C to B tolak 6. So dapat 4. Okay, kenapa 4? Sebab dia mula dari A di belah kiri, pergi ke B di belah kanan, so kiri ke kanan positif. Okay, yang atas yang tadi ke kiri, yang ni ke kanan. Okay, same thing dengan yang bawah lah. Korang boleh cuba yang bawah tu berapa. Okay, yang cikgu nak tegur adalah yang bawah ni pula. So now we have learned the difference between distance and displacement. Okay, baru huruf yang pertama, S. Okay, kalau ingat tajuk kelas ni adalah SATUV. Okay, SATUV. So baru kita tengok S. Okay. And then bawah pula. So when the object moving from any position, contohnya A ke B ke B ke C, C ke B dan sebagainya, surely when you move, it requires certain time. Okay, akan ambil masa. Masa tak pernah berhenti. Okay, masa tak pernah berhenti. So masa sentiasa berjalan. Okay, kalau kita berdiri, kita tak bergerak sekalipun, masa still berjalan. Okay, dia masih tak, masa tak boleh stop. Kita boleh stop, masa tak boleh stop. Okay, so kita nak tengok kat sini, what is the speed and velocity. Apa beza laju dan juga hal laju. So laju, kita ambil distance. So now you understand the difference between distance and displacement. So for speed, you take a distance. Untuk laju, ambil jarak. So kena pandai kira jarak. Macam yang kita belajar dekat atas tadi. Okay. For velocity, hal laju, kita ambil displacement. Sesaran. Okay. Maknanya kalau kita nak tulis balik, ABC tadi berapa meter? Tengok dekat atas. Okay. Cikgu cuba salin kat situ. 10 meter, 10 meter. Ni 14. Okay. 10, 10, 14, 16. Okay. So cikgu tulis dulu dia punya ni. 10 meter, 10 meter, 14 meter. Silap. 10 meter. Ni CAB tadi 14 meter. 16 meter. Okay, displacement kita dah kira 10 negatif 10 10 negatif 64. Okay. 10 meter
Negatif 6 meter, 4 meter. Right. So that's displacement. Ni cikgu tulis ni displacement yang kita kira kat atas. Okay. Ini kita kira kat atas, ini distance. Jarak. So kita nak cari speed. Okay. Speed, we take the distance. Okay, ABC berapa distance dia? 10 over time. Okay, bahagi masa. Okay, masa dia macam mana? A pergi B 2 saat. B pergi C 2 saat. So 10 meter bahagi 4 saat. Dapat berapa? 2.5 meter setiap saat. Okay. So maknanya dia bergerak macam mana? Satu saat dia gerak 2.5 meter. Satu saat lagi 2.5 meter. Satu saat lagi 2.5 meter. Satu saat lagi 2.5 meter. Cukup 4 saat dia dah sampai 10 meter. Okay. So the first one nak tunjukkan there will be no difference between speed and velocity because this is also 10 meter divided by 4 second. Ni 2 second, 2 second, 4 second. So you get sama 2.5 meter per second. Okay, dekat sini tak ada different because the object is moving to the right. Okay, gerak ke kanan. Okay, tapi bila kita tengok nombor 2 akan ada beza. Okay, CAB. Okay, C to A to B kita dah kira kat atas 14 meter. Okay, time. C pergi A berapa? C pergi B 2. B pergi A 2. And then A back to B another 2 second. So this one will be 14 divided by 6. Okay, that one is 14 divided by 6. 14 meter divided by 6 second. So in this case, the displacement will be negative 6. Time dia sama. A to B 2 second, B to C 2 second, back 2 second. And then you still got here 6 second. So the velocity now you get negative. Okay. So apa maksud negatif? Same as displacement, sama dengan sesaran. Negatif ni maksudnya objek bergerak ke kiri. Okay, objek bergerak ke kiri. Okay, so that's the meaning of the velocity negative. Okay, and you can do the same untuk yang lain tu. Right. So setakat ni in conclusion, okay, conclusion dia adalah untuk dua ni. Displacement, okay, buat kat nota ni contohnya 5 meter positif maksudnya ke kanan, negative 5 meter maksudnya the object move to the left 5 meter. Okay, negatif maksudnya dia ke kiri. Okay, speed is distance over time. Okay, speed distance over time, jarak bahagi masa. Okay, jarak, distance ni jarak. Okay, even though you have the same unit, sama unit, okay, tapi jarak bahagi masa. So kita tengok dulu AB. AB. A pergi B berapa jauh? A pergi B 5 meter. Berapa lama dia ambil? 1 saat. So A pergi B 5 meter per saat. B pergi A pun 5 meter per saat. Okay. So untuk velocity it will be different because A to B is the object moving to the right. So the object moving to the right bergerak ke kanan 5 meter per saat. B ke A negative 5 meter per saat. So positif negatif dekat situ menunjukkan kanan dan kiri. Okay. So kita akan pergi ke misconception yang selalu berlaku. Okay. Misconception yang selalu berlaku adalah untuk acceleration. So mula-mula kita ada displacement. Okay. Displacement divided by time dapat velocity. Okay, cikgu buat simbol velocity. So acceleration pula velocity divided by time. V tu final and U tu adalah initial. Okay, contoh itu buat satu. Kita ada 3 bahagian kat sini. Okay. Ni ada kereta tu. So kereta tu bergerak ke kanan. Dari O pergi A pergi B, B pergi C, semua ke kanan. Okay. So this is the first initial velocity, laju awal.
Okay, ini laju awal. And then ini dia punya V, final. Okay, final velocity, laju akhir. Final, ni awal. Okay, so kita nak cari acceleration. So what will be the acceleration? Acceleration, final velocity minus initial over time. Okay, akhir dia dah sampai 10 tolak kosong. Okay, cikgu tulis unit meter per saat over 2 second. So dapat 5 meter, saat naik ke atas negative 2. That's the acceleration. Okay. So cikgu pula dekat tengah pula. So this one will be the initial 10. Okay, from A to B. So this one will be the final, also 10. Okay. So the object still moving kena faham yang object is still moving from A to B. Okay, object is moving from A to B. Dia gerak, dia bukan stop, dia gerak. Okay. Dia bergerak kat situ, dia bukan stop. So what will be the acceleration? V minus U over T. 10 minus 10 meter per second over 2 second 0. Okay, tapi dia gerak. Okay, tapi dia gerak 0, tapi dia gerak. Right. It's okay, tak apa. Acceleration 0, tapi dia gerak. It's okay. Tengok pula B to C. Sekarang cikgu akan explain. Okay. So for B to C, cikgu pakai warna hijau. Now this is the initial 10. And this is the final 0. So what will be the acceleration? Still V minus U over T. 0 minus 10 over 2. Negative 5 ms negative 2. Okay. So if you look at the green color, kalau tengok yang warna hijau, object does not move to the left. Object tak gerak ke kiri pun, object ke kanan. But why you get the negative sign? So negative sign kat sini maksudnya velocity decrease. Okay. Okay, hal laju berkurang. Nanti kita ceritalah hal laju berkurang, seragam, velocity decrease, uniform. Sekarang kita cerita. Cuma the velocity is decrease, kita panggil ni decelerate. Bahasa Melayunya nyah pecutan. Okay. So the first one you get positive, object move to the right. Yes, positif kat sini bukan sebab dia ke kanan, dia positif sebab kita tengok the velocity increase. Laju dia bertambah. So we call it accelerate. Okay, tengah ni dia punya acceleration kosong. The velocity remain the same. We call it as uniform velocity ataupun another term constant velocity. Kalau bahasa Melayunya hal laju seragam, bahasa Melayunya hal laju malah. Okay. So cikgu bagi masa untuk korang salin yang ini dulu. Okay. So cikgu bagi masa untuk korang salin yang ini dulu. Okay. So boleh salin dulu. Okay, and then kalau korang dah salin nanti boleh tulis dekat bahagian chat so I know that you have copied all the information here.
Okay. Alright. Okay. So, kalau perasan cikgu buat lukis color dekat atas tu, yang the first one, the blue color. Okay, what is the meaning of acceleration 5 tadi? Okay, so apa maksud acceleration 5 ms negative 2? Maksudnya macam ni. Mula-mula dia laju kosong. Okay, anggap korang tengok kereta your speedometer will be in kilometer per hour, but ini anggap je, kata dia mula dari kosong and then they increase to 10. Maksudnya dari kosong, laju dia naik 5 meter per second tu, maksudnya in 1 second laju dia jadi 5. Another second laju dia naik lagi 5. Okay, so they increase by 5, increase by 5, increase by 5, increase by 5. That's mean by acceleration. Rate of change of velocity. Berapa velocity dia berubah every single second. So the velocity from 0 increase to 5 meter per second in 1 second and increase to another 5 meter per second to become 10 in another 1 second. Okay. So yang tengah ni pula is like meter tu tak berubah pun. Dari awal dia tunjuk 10, 1 saat tunjuk 10, 2 saat tunjuk 10. Doesn't change. It's like when your parent bawa kereta, laju tak berubah, sama je. Okay, nampak AES kat depan, bawa 80, tu constant velocity. Laju seragam. Okay, the car still moving but there's no acceleration. Okay, the car is still moving but there's no acceleration. Okay, no change in velocity. So yang sini pula from velocity 10 reduce to 5 and reduce another 5. That's why you get negative. Negative tu maksudnya dia turun. Dia turun 5, turun 5, turun 5, turun 5. Okay. So, as a conclusion for the first three is this. For displacement and velocity, if you get positive, ini maksudnya kanan. Kanan, ini pun maksudnya kanan. Negatif maksudnya kiri. Sini pun maksudnya kiri, bergerak ke kiri, move to the left. 0 for displacement, 0 displacement and 0 velocity. These two means that the object is in stationary. Ataupun kalau bahasa Inggeris lain dia guna at rest. Okay, bahasa Melayu objek dalam keadaan pegun, objek dalam keadaan rehat. Okay, that's mean by stationary. Okay, so bila tak gerak, there's no displacement, there will also no velocity. Okay, for acceleration, positive maksudnya accelerate. Tak kisah kiri kanan. Okay, when the velocity increase, accelerate. Velocity decrease, decelerate. Nyah pecutan. Okay, velocity dia berubah, laju dia berkurang. For zero, ni ada dua condition. This one you must remember. The first one is when the object is stationary lah. Yelah objek tak gerak, there will be no displacement. So bila objek tak ada displacement, the object doesn't have a velocity. So when the object doesn't have a velocity, they also doesn't have any acceleration. Okay, but number 2 is important. Tadi yang kita discuss, the object is moving. Objek gerak. Move with uniform velocity. Bergerak tapi gerak dengan laju seragam. Okay. So huruf-huruf yang kita dah tengok is the first displacement S. Okay, huruf yang pertama. And then S, the first huruf. Over time. Okay, huruf yang kedua time. Kita dapat huruf yang ketiga V. Okay, and then
acceleration huruf yang keempat. Okay, V huruf tadi, tolak U, okay, huruf yang lain, and then T huruf tadi. So kalau kita tengok, there will be 5 alphabet. Okay, so S, V, T, A, and U. Okay, S is displacement. So S is displacement, V is velocity, halaju, U pun also velocity, halaju. Okay, and then A is acceleration, right? And then kita ada T untuk time. Right, so all the equation is related with formula. 5 huruf tadi boleh diikat dengan formula. Okay, so kita tengok the huruf yang ada. Okay, in the first equation, A, V, U, T, huruf yang tak ada, no S, no displacement. In the first formula, tak ada S, tak ada displacement. Second one, S, U, V, T, huruf yang tak ada dekat situ, tak ada huruf A. The third one, S, U, T, half is a number, A, T. So this one, tak ada V. Last one, V square, U square plus 2AS. The last formula, tak ada huruf T. Okay. So, to choose the formula, okay, nak pilih formula, kena tengoklah apa maklumat yang ada, apa maklumat yang tak ada. Okay, cikgu akan ajar dia punya step. Pergi kepada muka surat 5 dahulu. Okay, 5 dahulu. So macam ni. Okay. So, cikgu tulis balik the formula kat atas ni. Okay, is it important if you remember the formula, it will be easier for you lah. Lagi bagus kalau ingat. So A, the first one, V minus U over T. Macam mana nak ingat? Tulis je hari-hari. Ambil kertas, tulis empat formula ni. Okay, so the first formula tak ada S. You have a second formula S half U plus V T. And kita ada S equals to UT plus half AT square. And kita ada V square equals to U square plus 2AS. Okay, the first one tak ada S, tak ada A, tak ada V, tak ada T. Okay, so kita baca dulu soalan. A lorry move with a constant velocity 70 meter per second. Okay, so ni satu maklumat, garis dulu. Pemandu lori menekan pedal brake secara tiba-tiba apabila dia melihat seekor lembu melintas jalan. Okay, laju lori tersebut menurun sehingga 20 meter per second dalam masa 5 second. Hitung jarak. So it move with constant velocity. This is constant velocity. The driver step on the brake pedal when saw a cow. The velocity of the lorry decreased to 20 and this is 5 seconds. Okay. So calculate the distance. Okay, in this case the distance is also considered as displacement. Okay, kenapa boleh sama? Sebab dia sama macam case yang mula-mula tadi. Okay, the first part kita cerita about displacement. Dia boleh jadi sama like this one, 10 meter, 10 meter. Okay, so kalau ditanya distance, it will be the same for displacement because it move in the same direction. So in this case, even though the question asking you about the distance, but you consider about finding the displacement. Macam cari displacement juga. Okay, so kita list dulu. Okay, so you have 70 meter per second. And then you ada 20 meter per second. And you ada time 5 second. Okay, which one is V, which one is U? So kena faham, dia tekan brake, maknanya initially the speed is 70.
Okay, velocity dia mula 70. Final, dia slow down, become 20. Okay, this is the time. Okay, so kita nak finding S. Itu soalan dia nak. Okay. In that case, after you list, you baru ada 4 huruf. Kita belajar 5 huruf. S, A, T, U, V. Huruf apa tak ada? Tak ada huruf A. Okay. So, choose a formula without an A. So, formula yang tak ada A is this formula. S equals to half U plus VT. So that's the physics part. Physics dia sampai situ je. Okay, physics dia sampai situ je. Lepas ni masuk nilai, itu semua maths. Okay, lepas tu dah semua maths. Okay, so masuk dalam formula. Cikgu buat nombor 1. Half U plus V T. Okay. So sini 1/2, cikgu buat satu-satu lah. 90 kali 5. So 1/2 darab 90 adalah 45. Darab dengan 5. Okay, so dapat 225. Alright. So ada 2, 3. Ada 3 lagi soalan. Okay, lagi 3 soalan kat bawah tu. Your job first is to list down. Okay, list down maklumat yang ada and choose a formula. Okay, list down and choose a formula. Okay, so list down and choose a formula. Kita try dulu. Okay, cikgu ambil calculator kejap. So try dulu. Okay. This is the calculator. Okay. Right, so ada yang tulis jawapan ke? Right. So, kita cuba solve sama-sama. Okay. Express bus travelling along a straight highway steadily increase its speed from 40 to 80. Okay. Dari 40 ke 80 after travelling a distance of 2.5 km. What is the acceleration of the bus? Okay, so dekat sini U 40. Okay, dia beritahu. So dia bergerak 40. Okay, so macam nak tulis dia punya situasi lebih kurang macam ni. So ni ada bus. Okay, so ni ada bus. Alright. Okay, kalau boleh bayangkan lagi bagus. So dia ada bus. Dia gerak sampai sini. So dia punya velocity has become 80. Increase lah. Okay, berapa jauh dia jalan? Dia dah jalan sejauh 2.5 km. Okay, itu dia punya S. So the question asking you what is the acceleration? Berapa A? Okay, itu soalan dia. So kita ada 4 huruf. U, V, S, A. Huruf yang tak ada dalam senarai ni tak ada T. Okay. Based on the information that you have, you don't have any T. So if you don't have any T, choose the one without T.
So we have 4 equation. The one without a t is the last one. V square U square plus 2AS. Okay, guna formula tu. V square U square plus 2AS. Right. And then look at the unit. Any unit that you need to change. Okay. Bila nak buat pengiraan, they must be in SI unit. Okay. Displacement in meter, time mesti in second, meter per second for velocity, initial and final, and ms negative 2 for acceleration. Okay, kena jadikan the SI unit. Okay. In this case, the final is 80, is okay, 80 square meter per second. Initial is 40 meter per second, so does not, you don't have to change, tak perlu tukar unit dia, 40 square. And then plus 2, 2 nombor. Okay, acceleration nak cari. And the S is 2,500 meter. Okay, 2,500 meter. Kena dalam unit meter. Okay, meter. Okay, then next is algebra. So you need to solve the algebra. So okay, cikgu buat satu persatu. Okay. That's for the second one. Okay. Alright. So setakat ni any problem? Ada sebarang persoalan? Okay, so why you get the value 0.96? Kenapa dapat positif? Okay, so positive because this is accelerate. Okay, how do I know accelerate? Because 40 increase to 80. Okay. If 80 reduce to 40, usually dapat negative. Sebab negative will show you the sign of decelerate. Negative tu menunjukkan dia nyah pecutan. Okay, nyah pecutan. Right, so yang bawah pula. Motorbike accelerate from rest. Ni yang kena faham. Dari rehat, dari keadaan rest. Rest ni maksudnya U dia kosong. Okay, rehat ni kosong, ms negative 1. Then at 4.5 ms negative 2. Okay, so kena tahu tu apa? Unit. Must understand the unit. Ms negative 2. This is an acceleration. Okay, this is acceleration. Soalan dia, what is the time taken by the motorbike to move a distance of 3.5 km? What is the time? Dia nak time. Okay, so list down. Remember always read the equation first sampai habis and list. Your first step is always to list down. So list down initially is from 0 because at rest. And then you ada A, acceleration 4.5 ms negative 2. Okay, so dia nak tanya berapa time and dia bagi displacement is 3.5 kilometer. Okay, 3.5 kilometer. So this is kilometer, change to meter. Okay. So after you list down, tengok huruf apa tak ada. Lepas dah list, tak ada huruf V. Okay, in your list there's no huruf V. So which formula tak ada V? Okay, formula tak ada V. This is the first one. This is the formula. So salin balik. So kalau tak ada V is S UT plus half AT square. Okay. So S is 3,500
U is 0, time with T pun surely jadi 0, plus half 4.5 T square. Okay. So 0 times T is 0. Okay. 0 times T is 0. So this one is 2.25 T square 3500. Okay, so next is algebra. So how to find T square? Cikgu tukar kedudukan 3500 over 2.25. Okay, so square root of your answer. Okay. Alright. Okay, so fizik dia sampai sini je. Fizik dia sampai choosing the formula is physics. So bawah solving is maths. So kalau tak dapat solve, you need to check your maths. Okay. So apa maksud 4.5 ms negative 2? If cikgu boleh tunjuk dia macam ni. Okay. Just to make you understand. It's from rest. This is 0. So in 1 second, okay, it will increase to 4.5 meter per second. Okay, that's the acceleration. The velocity change by 4.5 every single second. So another second, it will become 9. Okay, so another second, 13.5. Another 1 second, dia akan jadi 18. Okay, that's meaning by acceleration 4.5 ms negative 2. Alright. So hopefully clear. Okay, ada sebarang soalan sampai sini? Dapat 36 pula. Sorry, 39.4. Square root tadi Yup, 39.4. Sorry, kita salah tulis nombor. Salah tulis nombor pun problem juga. Okay, so next. A taxi is initially stationary. Okay, ini pun ayat nak bagi tahu you dia kosong. There's two words, at rest or stationary. Pegun ataupun rehat. Ini nak bagi tahu laju awal kosong. Okay. And then it move with acceleration. Okay, this is acceleration A. Ini lahir dengan pecutan. Berapa pantaskah teksi tersebut bergerak selepas 7 saat? Okay, this is time. Okay, you have initial of 0. You have A 3.6 ms negative 2. You have time which is 7 seconds. The question asking you what is the final velocity. So when you list down formula ni tak ada S. The only formula without S is the A V minus U over T. So the A is 3.6. You want to find V. So cikgu susun. AT plus U is V. Ataupun nak masuk nilai terus pun tak apa. Boleh je. So this is 3.6. V is tak tahu. U is 0. And the time is 7 seconds. So V is 3.6 times 7. 25.2.
Ta-da. So in this example, we use all the formula. So this final one, okay, ni formula nombor 2 tadi, B square, and also this one. So all example yang cikgu buat kat sini is apply all the formula. Okay, applying all the formula. Okay. So kita pergi kepada atas dekat sini. Okay, so kita pergi yang kat sini dulu. Right. Okay, it's like previously kita belajar about this displacement, velocity, acceleration. Okay, so tu cikgu dah buat dia punya conclusion dia. Okay, so dekat sini formula ni ada satu yang cikgu tertinggal, which is S equals to half U plus VT. Okay, satu formula tertinggal kat situ. And number 1, number 2, number 3, number 4, 4 formula. Okay, so ni cikgu nak ajar yang bawah ni. This is important. Okay, because this is a speed or velocity. Alright. Okay, topik apa pun kalau nak kira velocity, unit dia mesti meter per second. Okay, mesti dalam meter per second. Must change to SI unit. So after this, we will learn momentum. Okay, contohnya kat sini nak bagi faham. Mana-mana lagi yang melibatkan velocity. Okay, bila nak belajar nanti momentum. Okay, momentum is relate to velocity. Halaju. So velocity dia, halaju dia must be in meter per second. Mesti dalam meter per saat. Right. So next one nanti nak belajar sama juga yang ini. Principle conservation of momentum. Okay, mass time initial velocity, mass time final velocity. Ini initial velocity, ini final velocity. Okay, U tu laju awal, V ni laju akhir. So untuk formula ni pun velocity dia, laju dia mesti in meter per second. Okay, mesti in meter per second. So dekat sini pun nanti sama bila nak belajar impulsive force MV, V laju, U laju, mesti in meter per second. Impulse V, U mesti meter per second. Always change to SI unit. Okay, banyak nak pakai tu. So how to change to SI unit? Okay, cara dia. So kita ada 80 km per hour. You want to change to meter per second. Okay, first katalah cikgu ada, kita ambil pemahaman asas pecahan dulu. Fraction. If I have 1/3 times 3/5, okay, berapa jawapan dia? Right. Siapa boleh bagi tahu berapa jawapan dia? Okay, siapa boleh tulis dekat ruangan chat. Okay. Okay, so cikgu tengok dekat chat ni, ada Afif tanya soalan. Cikgu ada ke soalan yang tak bagi you? Good question. Okay. So sebelum kita kira yang tu, tunjuk balik. Ini 4 formula yang cikgu cerita tadi. So atas ni V square, U square, 2AS. Tak ada T. Second one, S UT half AT square. Tak ada V. So yang bawah ni pula tak ada A. Yang atas ni pula formula dia tak ada S. Apa yang sentiasa ada? Yang sentiasa ada, U sentiasa ada. Okay. U sentiasa ada. Okay. So huruf apa yang tak ada, dia memang takkan lah. U tak ada tu memang tak wujud lah. U sentiasa ada. Okay. U dia boleh jadi ada number, U dia boleh jadi kosong. Right. So hope cikgu jawab soalan Afif tadi. Alright. Okay Afif, so tak ada yang U memang sentiasa ada lah. Okay, U memang sentiasa ada. Which is kalau dia at rest, U is 0. Okay. So kita balik pada ni, macam nak tukar unit. So 1/3 times 3/5. 1/5. Okay, so
Tengku Syamil cakap 1/5. Aisyah pun cakap 1/5. Macam mana dapat 1/5? Secara asas matematiknya, you get 1/5 because kita boleh potong. Betul? So sebab korang boleh potong. Atau ada juga yang buat macam ni. Cikgu tahu ada yang jawab macam ni. 1 darab 3, 3. 3 darab 5, 15. Kecilkan balik 1/5. Okay, atau potong. Okay, kenapa cikgu nak ajar yang potong tu? Because in this case, you nak tukar 80 kilometer per hour. Per hour maksudnya hour ni dekat bawah. Bawa naik atas baru kilometer per hour. Okay, hour tu asalnya dekat bawah. Jam tu dekat bawah. You nak tukar tu meter per second. So, with the same sense, nak tukar dia, okay, kalau kilometer ke atas, cikgu nak potong kilometer. Kilometer ni tak nak. So, dekat mana kilometer kena duduk? Kilometer kena duduk kat bawah. Baru boleh potong. So, kilometer dengan meter. So, next. Cikgu tak nak jam, hour. So, cikgu nak potong hour. So, bawah second. Hour boleh potong. Now, unit yang tinggal, meter and second. Okay. Right. So, then, masukkan conversion. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay. And 1 hour, 1 hour berapa second? Siapa boleh bagi tahu? Okay. 1 jam berapa saat? Okay. 1 hour how many second? Kita tengok siapa menjawab. Okay. Amna 3600. Okay. Tak surprise. Okay. 3600. Good. Okay. 3600. Kenapa 3600? Sebab dia 1 minit. Okay, 1 hour 60 second, 60 minit. 60 minit. So kalau nak tukar satu-satu, cikgu buat macam ni lah. Macam ni. Hour kat bawah. So cikgu tak nak hour kat atas. Mula-mula minit dulu. Minit. 1 jam 60 minit. Dan minit pula tak nak. Minit nak tukar saat. So potong. Minit, hour, tinggal saat. So 1 minit 60 saat. So 60 darab 60 tu dapat 3600. Okay. So basically ini adalah cikgu tunjukkan macam mana hour jadi 3600. Okay, 60 times 60. So 80 times 1000. Okay, times 1000 divide by 3600. Okay, so korang akan dapat jawapan dia. 22.222. Okay. Right. So ada satu lagi cara. Satu lagi cara, cikgu stop share kejap. Okay. So satu lagi cara adalah use your calculator. Okay, cikgu pakai calculator ni. Ini calculator Casio 570. Tapi ni 570 MS. Model barulah, design dia macam ni. Design dia. Okay, so macam ni kita nak tukar. First tekan 80. Nombor yang kita nak tukar. Okay, 80. And then dekat calculator korang ada shift. Okay, tekan butang shift. Oh gelap, saya nak cari mana cerah sikit. Okay, 80 and then tekan butang shift. Lepas tekan butang shift, dekat bawah butang on ada CONST tu. Atas dia ada tulis CONV. So tekan. Dia keluar CONV. And then dah keluar CONV dekat calculator. Masukkan nombor, ada 2 ruang tu, masukkan 19. Okay, tekan 19. Nanti dia akan keluar macam ni. 80 km per hour
meter per second. Tekan je sama dengan. Okay, so dia keluar nombor macam tu. Alright, so again shift, lepas tu butang convert CONV. Okay, dekat kalkulator korang cari butang CONV. After that tekan 19. So dia sebenarnya ada kat mana? Tada, belakang ni, unit conversion. Okay, tapi korang kena ingat cara dia because certain school during SPM, they doesn't allow you to bring this one. Dia tak benarkan bawa yang ni sebab dia takut ada student conteng-conteng kat sini buat nota, buat toyol dan sebagainya. So dia tak bagi bawa ni, dia bagi bawa yang ini saja. Okay, so you must remember that one. Alright. Okay, setakat ni ada sebarang persoalan? Anyone untuk yang ini? Tak ada, cikgu share balik. Okay. Right, so kalau ada soalan boleh tulis dekat ruang chat tu. Okay, tak ada Okay. So yang tepi ni nanti korang boleh cuba. Dua ni, cikgu nak terangkan yang ni je. Okay. So dia kata a student walk from A to B and then from B to C. Okay, dia gerak A pergi B, lepas tu B pergi C. Okay, so what is the distance? Okay, kita ingat maksud distance. The total path, okay, travel by the object. So jumlah dia 30 campur 40, 70. That's the distance. Okay. Displacement, what is displacement? Shortest path from starting point to end point. Dari titik mula ke titik akhir. So A dia start, C dia habis. So shortest path 50. So jawapan kat sini adalah, oh dia tergerak. Jawapan kat situ adalah cacing. Okay. So yang bawah tu pun nanti korang boleh kira juga. Okay, kita ambil seterusnya. Okay. So ni ada beberapa soalan lagi. Okay, kita buat dulu sama-sama. Kita habiskan. Alright. So selepas mendarat di landasan, kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang. 75 kepada 5. Okay, from 75 to 5 in 20 second. What is the acceleration? Okay. So mula-mula dia 75 sebab dia slow down, dia makin perlahan. Final dia 5. Masa 20 saat. Dia naik. Okay. V tolak U per T 5 tolak 75 over 20. Okay. Dapat negatif 3.5. Okay, why you get the negative value? Macam cikgu cerita tadi, negatif ni maksudnya decelerate. Nya pecutan. Okay. So, bawah pula. The school bus move from rest. Ni kena faham pegun. Pegun ni maksudnya U dia kosong. U sentiasa ada. Okay, U sentiasa ada. Okay, and then dia kata acceleration 2 selama 5 second time, hitung hal laju V. MF negative 2 ya. Thank you Aisyah. Okay, so cikgu tak perasan unit kat situ. Okay, so next. Sama list U is 0. A dah bagi 2 ms negative 2. Time 5 second. So hitung hal lajunya. So dia nak V.
Okay, so sama, tengok apa huruf yang tak ada. Tak ada S. So formula apa yang tak ada S? A equals to V minus U over T. Okay, A is 2. V is nak cari. U kosong. Time dia 5. So V dia jadi 10 ms negatif 1. Okay. So nak terangkan ni, dia lebih kurang macam ni. Dia start from rest. Kosong. And then acceleration 2. What is meant by acceleration 2? Meaning in 1 second, velocity dia increase by 2. That's meaning by 2 ms negative 2. Every 1 second increase by 2. Okay, now 2 ms negative 1. Another 1 second, dia jadi 4. Another 1 second, dia jadi 6. Another 1 second, dia jadi 8. Another 1 second, then it become 10. Okay, but the acceleration, every single second increase by 2. That is meant by acceleration. Okay, so untuk SPM, acceleration kat sini kita belajar adalah uniform acceleration. Okay, uniform acceleration. Maknanya dia pecut tu memecut seragam. Memecut seragam maksudnya every single second dia naik with the same number. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay, that is what you learn in SPM. Okay, so logiknya tak adalah mana ada macam tu. Kadang-kadang dia boleh naik cepat, kadang-kadang dia boleh naik perlahan. Okay, lambat sikit, kadang-kadang laju, kadang lambat. Meaning acceleration in real time, in reality, does not move in uniform. Dia taklah seragam. Tapi untuk SPM, kita assume dia sebagai uniform, seragam. Okay, so bawah, as a sport car move along a straight track, its velocity 40 meter per second. After 3 seconds, the sport car reach 50 meter per second. Calculate the displacement. Okay, U is 40. In 3 second, dia jadi 50. Okay, so berapa displacement? Okay, so kata ni kereta. Gerak. Okay, so sampai sini. So sini 40. Sini 50. Berapa lama dia nak ambil masa? 3 saat je. Okay, berapa jauh dah gerak? Okay, berapa jauh dia gerak? Itu soalan dia. Okay, after you list down, yang tak ada, okay, dia nak S. Yang tak ada A. So yang tak ada A, you can use this formula. Okay, guna formula tu. So S equals to half 40 plus 50. And then 3 seconds. Oops. Okay. So it will be 45 times 3, 135 meter. Alright. Okay. So bawah. So atlet mulakan larian, okay, daripada pegun. Okay. An athlete start his run from rest. U is 0. Okay, and then reach maximum velocity. Oh, tak beritahu. Okay, setelah memecut secara seragam, accelerating uniformly for 8 second. Okay, dia bagi time to time. So 8 saat. Okay, if the displacement of the athlete is 40 meter, S, determine the acceleration, A. Okay. So kita ada 5 huruf, S, A, T, U, V. S, A, T, U, tak ada V. So tak ada V, guna formula ni. S, U, T plus half A, T square. Okay, so masukkan.
Okay, matematiknya jangan lupa square kan. Okay, 8 square jangan lupa. Okay. Alright. So anything yang korang tak clear until now? Ada yang masih tak clear kat situ? Okay, yang tulis tu nak tanya apa? Ada part yang nak tanya ke? Okay, so kalau ni boleh tulis dekat komen tu so cikgu tahu. Ada sebarang soalan untuk setakat ni? Alright. So ada mana-mana yang tak faham untuk pengiraan, ni algebra So kalau korang tak dapat kira dia, maybe you check your algebra. Okay, improve your algebra first. So kita tengok macam ni. Okay, so bawah pula. Maria kayuh basikal. Laju 8 meter per second. Dia tekan brake secara tiba-tiba dan berjaya berhenti setelah bergerak sejauh 2 meter. Berapakah pecutan yang dialami oleh Maria dan basikalnya? Okay, Maria ride a bicycle at a velocity of 8. And then dia tekan brake and berjaya stop. Okay, stop maknanya finalnya kosong. After a distance of 2 meter. Okay, what is the acceleration of Maria and her bicycle? Sama juga, dia mula gerak basikal, dia kayuh basikal 8 meter per second. Okay, basikal. Okay. Boleh lah tu. Okay. Buruknya basikal. Okay, so dia kayuh sampai sini. Okay, so dia punya ni dah stop. Okay, so jauh untuk dia stop is 2 meter. Right. So what is the acceleration? Least, sama, least, always least. U is 8. Okay, tengok unit kena tukar tak? Tak perlu because MS -1. V is 0. Tengok unit kena tukar tak? Tak perlu sebab MS -1. Tengok displacement 2 meter. Ada kena tukar tak? Tak ada. So A nak cari. So yang tak ada T. So formula mana tak ada T is this. V square plus 2AS. Okay, so V square is 0 square, tak ada masalah, 0. U square, 8 square plus 2 times A plus 2 times A, yes, times S 2. So 0 is 0, 8 square is 64 plus 4A. Okay, so mathematically kena pindah. So jangan lupa nak pindah. Right, so cikgu pindah -64 4A. A -64 divided by 4 -16. Okay, why you get negative here? Macam cikgu cakap tadi, for acceleration, negative mean decelerate. Maksudnya dia nyah pecut. Okay, dalam kes ni nyah pecut seragam. Okay, decelerate uniformly. Laju dia berkurang. Dia tak kiri kanan tapi laju dia berkurang. Right. Sebuah kereta bergerak di atas jalan raya dengan laju 30 meter per saat mengalami pengurangan hal laju dengan kadar seragam sehingga berhenti selepas 5 saat. Berapakah pecutan yang dialami oleh kereta itu? A car moving along a straight road at a velocity of 30 meter per second
reduce its velocity at constant rate. Okay. Reduce velocity at constant rate ni maksudnya dia decelerate uniformly. Okay, bahasa Melayunya dia bergerak dengan pecutan seragam atau pecutan malam. Okay, until it stop. So initially is 30 meter per second. Until it stop is 0 meter per second. After they stop, after dia dah bergerak 4 saat. Okay, what is the acceleration? Okay. Bila kita list down, kita ada 5 huruf. Bila kita list, tak ada huruf S. So choose the one without an S. So the one without an S is A V minus U over T. Okay, so you want to find the A. Okay, 0 minus 30 over 4. Negative 7.5. You get negative sebab decelerate. Okay, itu yang kena faham. Dia negative because decelerate. Okay, so ada yang tanya ni, kat chat ni ada orang tanya ke? Kenapa 4 saat? Oh 5 saat lah. 5 saat. Oh. Ada beza nombor lah. Okay, Aisyah ada beza nombor. Dekat English is 4. Dekat BM nya 5. So kita ambil yang English lah. Okay, yang ambil English. Buat 30 bagi 4, 7.5. Okay, kalau nak ambil BM, boleh je. Kalau nak ambil MBM, ambil 5 saat. So akan dapat negatif 6. Okay, sebab ada nombor beza kat situ. BM 5, BI 4. Okay Aisyah, right. So Aisyah dapat 6 pun tak apa. Kalau Aisyah dapat 6 maknanya masa yang Aisyah guna 5 second. Okay. So yang bawah. It's the same thing. Aina menunggang sebuah alat pengangkutan peribadi pintar di Taman Botani. Alat itu memecut secara seragam. Okay. Accelerate uniformly from velocity of 1 meter per second to velocity 5 meter per second. So sama, list je. U is 1. Final is 5. And the time required is 0.5 minute. Okay. And calculate the displacement. So sama macam soal sebelum ni. Bila kita calculate, kita list U, V, T, S. Kita ada 5 huruf. Okay. So huruf yang tak ada A. Okay. So tak ada A, choose the one yang tak ada A. So S, half, U plus V, T. Okay, so tu tak ada A. Tapi ada masalah kat sini. Apa masalah dia? Minit. Okay, so minit tu kena tukar. Minit tu kena tukar jadi saat. Okay, how to change to second? 0.5 minit. Okay, so minit tak nak, minit kat bawah. Second kat atas, boleh potong minit. 1 minit 60 saat. So kita darab. The time will be 30 second. Okay. So S equals to half 1 plus 5 times 30. Okay. 1 plus 5 is 6, 3. This is 30. 90 meter. Ni jawapan ni kena betulkan ni. Okay, the S is in 90 meter. Okay, minute must change to second. Minit kena tukar saat.
Right. Okay, so betulkan jawapan kat tepi tu is 90 meter. Okay. So yang bawah, last one kat sini. Tunjuk padam dulu. Tapi korang ada je pun jawapan. Tunjuk padam dulu. Okay, tunjuk. Okay. So sebuah kereta bergerak dengan laju mala 40 meter per second. Pemandu ternampak satu penghalang di hadapannya dan dia segera menekan brek. Dia dapat memberhentikan keretanya dalam masa 8 saat. Jarak di antara penghalang itu dari kereta apabila pemandu ternampak penghalang itu ialah 180 meter. Berapakah jarak penghalang itu dari kereta selepas dia berhenti? Okey. So kita ada kereta. Bergerak dengan 40 meter per second. Okay, ni laju awal dia bergerak. And dia kata laju mala. And dia kata it move with constant speed. Meaning dia gerak sampai sini pun masih lagi 40 meter per second. Okay. Maknanya bila soalan beritahu it move with constant speed or laju mala, maksudnya dekat sini kalau kita cari acceleration dia kosong lah. Okay. Okay, kenapa kosong? Sebab 40 minus 40. Okay. 40 minus 40. Kosong. Okay, so dia kata dia nampak penghalang. So dekat sini nampak penghalang. Okay, nampak penghalang. Penghalang maknanya cikgu lukis macam ni lah. Okay, dia nampak penghalang. Okay. And dia segera tekan brake. Okay. So dia segera tekan brake and dia tekan brake. Okay, dia brake. Berapa lama dia tekan brake? So dia dapat berhentikan kereta. So dia berhentikan kereta. Okay. Berhenti. Stop. Stop meaning V is 0. Okay, so berapa lama? 8 second. Okay. Right, soalan dia is how far was the obstacle from the car after it stopped? Okay. So yang kena hati-hati kat sini is 180 is not the S. Okay, 180 ni bukan S. 180 ni bukan S, bukan. It's not S. Sebab apa? 180 is the distance from the car. Dia start nampak penghalang. Distance dengan penghadang ni is 180 meter. Okay. Dia nampak je dia tekan brake. So dia stop after 8 second. Okay, so how far was the obstacle from the car after it stopped? So dia nak tahu ni. Kereta dengan penghalang ni berapa jarak dia? Okay. Soalan ni kena fikir sikit. Tapi taklah kena fikir apa sangat pun. Kita ambil list yang kita ada. So kita takkan kira yang belakang ni. Kita akan kira daripada sini je lah. Yang belakang ni cikgu nak cerita pasal uniform velocity atau constant speed tadi. Okay, laju mala tadi. Okay, laju mala constant meaning no acceleration. Okay, tapi yang kita tengok dari 40 to 0 ini ada decelerate. So kita nak cari dekat situ. So the initial is 40 meter per second. Okay, and it become to stop 0. Okay, how long does it take? It take 8 second. Okay, so boleh tanya how far, meaning dia nak S, dia bukan nak A. Okay, dia nak S, dia bukan nak A because dia tanya how far. How far was obstacle? Dia nak S, the distance. So after you list down, sama macam step-step sebelum ni, after you list, tengok huruf apa. Kita ada S-A-T-U-V. So S-T-U-V, tak ada A. So yang tak ada A is this. S equals to half U
plus Vt. Okay. So find the S, half U plus Vt. Okay. So sini akan dapat 20 times sorry. Okay, so 4 times 40, 160. Okay, 20 times 8 pun boleh. 160 meter. Okay, maknanya dia nak stop, nak sampai sini, sampai dia stop ni 160 meter. Okay. So what is the distance? How far the obstacle from the car after it stop? So distance dia is 180 minus with 160. So jarak ni 20 meter je lagi. 20 meter tu jauh lagi. Okay, 20 meter. Okay. That's different untuk yang last one ni. Okay. So dekat sini ada lagi ke yang tak buat? Oh, ada lagi. Okay. So lagi dua. Tak apa, ni kita buat sikit je, sama je. So object start to move from with constant acceleration. Nanti kita akan cerita constant acceleration. Macam Cuk cerita tadi, constant acceleration maksudnya dia naik sama banyak from stationary. Okay, U is 0 and reach velocity of 40 meter per second in 5 seconds. What is the acceleration? So senaraikan, tak ada huruf S. So guna yang tak ada huruf S, V minus U over T. So 40 minus 0 over 5 dapat 8. Okay, apa maksud 8 kat situ? Maksudnya start sini 0. The first 1 second dia jadi 8. Another 1 second tambah 8, 16. Okay, after 3 second 24. After 4 second 32. After 5 second 40. Okay, that's the meaning of constant acceleration of 8. It always increase by 8, 8, 8, 8 every single second. Okay, so laju pecutan seragam tu maksudnya dia memecut, laju dia berubah 8, 8, 8, 8, 8 setiap saat. Okay, so yang bawah pula, objek bergerak dengan laju 20 meter per second and dia ada pecutan seragam 6. Okay, ingat pecutan seragam 6 tu maksudnya apa? Maksudnya dia mula-mula 20, pecutan seragam 6, uniform acceleration of 6, meaning after 1 second dia naik 6. So dia jadi 26. Okay, lagi 1 second naik lagi 6, 32. Okay, lagi 1 second naik lagi 6, 38. Okay, something like that. Okay, increase by 6, 6, 6, 6. So the acceleration is 6 ms negative 2 for 25 seconds. Okay, what is the total distance, or you can find the displacement kat sini. So when you list, tak ada V. So tak ada V, pakai yang mana? S equals to UT plus half AT square. So what will be the S? U is 20, 25 time dia, plus half, A is 6, T square is 25 square. Okay, so settle yang belakang, 25 square dulu. Right, times 6 divided by 2.
1875, 20 times 25, 500 plus 2375 meter. Okay. Alright. So settled. So basically, apa yang kita cover pagi ni adalah first, yang paling penting is you must differentiate between distance and displacement. Satu boleh jadi positif negatif depend on the direction. Okay, bergantung kepada arah. Okay, sesaran displacement dia bergantung kepada arah kiri atau kanan. Distance you just total up. So untuk distance jarak nilai dia memang sentiasa positif. Displacement boleh jadi positif, maksudnya objek ke kanan. Dia boleh jadi negatif, maksudnya objek bergerak ke kiri. Okay. So bila kita belajar speed and velocity, speed ambil distance over time. Because distance tak boleh negatif, speed pun tak akan negatif. Okay. Velocity, displacement over time, sesaran bagi masa. Displacement tadi, positif ke kanan, negatif ke kiri. So velocity pun sama. Positif ke kanan, negatif ke kiri. Okay. And then kita belajar pasal acceleration. Okay, acceleration, positif and negatif does not affected by direction. Positif ke negatifnya bukan bergantung kepada arah. Okay. Acceleration, if the velocity increase, dia accelerate. Kita akan dapat nilai positif. Kalau decelerate ataupun nyah pecutan, laju dia berkurang. Velocity dia reduce. So we call it decelerate, nyah pecutan, and dapat nilai negatif. Kalau kosong acceleration, ada dua condition. Okay, maybe objek tu stationary, pegun, atau maybe objek tu bergerak tapi bergerak dengan laju seragam. It moving with uniform velocity, constant velocity. Okay, and kita belajar pagi ni tentang SATUV. So S is displacement, A is acceleration, okay, pecutan, T adalah time, masa, U initial velocity, laju awal, V final velocity, laju akhir. So SATUV. So kita ada 4 formula yang mengaitkan SATUV. So korang nak pilih formula yang mana, senaraikan dulu macam kita belajar yang bawah-bawah ni. Senaraikan dulu, always list down and then choose a formula. List down and choose a formula. So formula ni sebaiknya kalau hafal lebih bagus. Okay, so pagi ni kita dah belajar pasal 4 formula dan juga positif and negatif. Okay. So sebelum kita habis, ada sebarang persoalan tambahan yang korang nak tanya. Okay, so cikgu stop share. Alright. Sebelum kita habis sesi pagi ni, ada soalan tambahan nak tanya? Sebarang soalan? Okay, semua senyap je pagi ni. Kau dah makan ke belum ni? Dah makan pagi ke belum? Okay, Tengku Syamil clap. Okay, thank you. Right. So, terima kasih siapa yang clap, bagi thumb up ke apa ke. Macam nak bagi, macam nak buat tu? Oh, okay, macam ni. Okay. Cikgu boleh bagi. Alright. So, terima kasih kepada yang clap, yang thumb up. Right, so thank you untuk korang juga yang join pagi ni. So, siapa yang join sesi kedua, kita akan mula jam 11.30. So, sesi kedua kita akan belajar berkaitan dengan motion juga. Maknanya kita masih belajar SATUV tadi, tapi macam mana pula nak kira dia menggunakan T ketik. Okay, pita detik. So, selepas ni kita akan belajar menggunakan T ketik, pita detik. So, kita akan dapat juga SATUV tadi. And kita boleh fahami gerakan, motion using the T ketik. Okay, so thank you semua. Jumpa lagi pukul 11.30 pada yang join, insyaAllah. Okay, so video ni cikgu akan convert dan akan sendkan ke email. Tapi mungkin dia ambil masa sikit. Kalau sempat lepas ni, insyaAllah lepas ni. Kalau tak sempat, mungkin cikgu akan hantar petang sikit atau malam sikit lah. Okay, so bye-bye semua. Jumpa lagi. Terima kasih kerana join.